Oke, salam dan salam sejahtera, dan hari ini kita harap tidak ada lagi yang apabila nak masuk mahkamah sakit perut ada yang masuk hospital, kerana kita tahu hari ini adalah keputusan rayuan Abdul Aziz batal 13 pertuduhan rasuah amla, dan juga kita tahu beliau adalah orang yang begitu lantang sekali apabila nak cerita tentang tabung haji dan bagai-bagai isu nak percepatkan PRU, kerana hari ini ternyata beliau terlibat dalam 13 kes yang mana beliau cuba untuk membatalkan kes ini. Dan kita tahu bahawa kes ini juga melibatkan dan membabitkan 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 5.2 juta dan 10 pertuduhan pengubahan wang haram. Jadi kesemuanya 13. Dan projek tersebut melibatkan lebuh raya persisiran Pantai Baru, kerja-kerja naik taraf Jalan Persatuan FT 005, Teluk Intan ke Kampung Lekir, Perak. Dan di sini juga perbuatan itu didakwa di CIMB Bank, cawangan menara AUB pada 8 Disember 2010 di Afin Bank Berhad Setiawak, Pusat Bandar Puchong, Selangor pada 13 Jun 2017 dan serta 10 April 2018. Jadi bagi pertuduhan pengubahan wang haram, Abdul Aziz didakwa melakukan kesalahan itu di Lembah Kelang antara 8 Mac 2010 dan 30 Ogos 2018. Jadi beliau cuba untuk mengetepikan dengan membuat rayuan untuk pembatalan kes ini. Jadi kenapa beliau begitu lantang sekali untuk nak mempercepatkan pilihan raya? Kerana kita tahu apabila beliau merasakan bahawa Barisan Nasional boleh menang dan beliau sendiri akan menjadi calon, maka kita tahu banyak kes-kes yang sebelum ini apabila Barisan Nasional UMNO itu menang, maka kes itu senyap begitu saja. Ini adalah 13 pertuduhan yang melibatkan isu amla dan juga isu pertuduhan rasuah, yang mana ini melibatkan bank, yang mana di sini dia sebut bank bermaksud dia ada money trail, iaitu perjalanan duit itu akan ada. Jadi di sini susahlah kalau kita lihat untuk nak mengatakan tidak, kerana biasanya mereka-mereka yang terlibat dengan rasuah ini dia akan melihat kepada money trail tu, perjalanan duit itu, jadi akhirnya akan sangkut. Jadi bagaimana nak membatalkan 13 pertuduhan ni, saya harap beliau berjaya lah, kerana beliau adalah seorang yang kita tahu sangat hebat. Kalau di parlimen beliau lah yang kuat sekali dengar seperti mana dia berdebat dengan Datuk Seri Mujahid sebelum ini berkenaan dengan isu penyelewengan yang berlaku di lembaga tabung haji itu. Tetapi apabila kita lihat hari ini apa yang beliau sebelum ini duduk di situ, dan akhirnya kita lihat banyak perkara-perkara penyelewengan dan juga banyak benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku di tabung haji itu akhirnya terungkai apabila kenyataan yang dikeluarkan oleh kerajaan mereka itu sendiri hari ini, yang mengatakan bahawa apa yang dibuat oleh Dr. Mujahid sewaktu menjadi Menteri Agama di sana sangat betul dan bertepatan, dan tidak menipu kepada umat-umat Islam yang menyimpan ataupun yang menabung di tabung haji itu, yang mana sebelum-sebelum itu banyak sangat ketirisan dan pemborosan, serta kita tidak tahu aliran-aliran itu ke mana sebenarnya. Dan hari ini apabila kita lihat 13 pertuduhan ini berlaku, maka jelaslah bahawa kenapa beliau sewaktu itu sebagai orang yang bertanggungjawab dengan dengan lembaga tabung haji itu, dan akhirnya kenapa didakwa dengan projek-projek lain seperti ini. Ini adalah jelas bahawa inilah sikapnya pimpinan-pimpinan UMNO, Barisan Nasional dahulu, yang mana mereka terlibat dengan projek-projek lain. Akhirnya apabila Kerajaan Pakatan Harapan itu memerintah dan kita berjaya membuktikan bahawa ada 13 kes seperti ini. Dan kes seperti ini saya rasa tidak mudah untuk kita nak membuang begitu saja. 13 kes yang melibatkan rasuah dan penyelewengan serta amla ni tidak mudah, kerana dia ada money trail. Jadi hari ini kita nak tengoklah pelanduk ni hebat tak hebat. Dia akan berada di mahkamah hari ini untuk menentukan proceeding itu, untuk menentukan diri beliau, untuk beliau nak menentukan juga bahawa beliau tidak bersalah. Yang selama ini beliau kalau di luar begitu hebat, apabila masuk mahkamah kita nak tentukan beliau juga hebat di mahkamah, yang mana kadang-kadang kita lihat beliau bercakap mengalahkan juga peguam, mengalahkan hakim. Inilah sifat mereka, berdolak dalih.
Apa yang mereka mahu adalah apabila kerajaan mereka boleh menang PRU ke-15, mereka kita tahu apa yang UMNO Barisan Nasional buat daripada ketua hakim negara sehingga kepada badan-badan kehakiman serta badan-badan penyiasatan, badan-badan uniform, mereka akan kawal dan akhirnya mereka akan guna. Kita boleh lihat bukti yang jelas. Jadi kita sekarang ni nak reform kan, seandainya Pakatan Harapan menang, harapan rakyat adalah untuk mereformkan sistem kita ini agar tidak disalahgunakan oleh ahli-ahli politik kita ini untuk mengaut kekayaan sendiri, untuk mengaut kekayaan kroni-kroni mereka, keluarga-keluarga mereka, dan akhirnya akan merosakkan sistem negara kita ini, yaitu ekonomi kita, rakyat terhimpit. Kita tahu di Baling, ramai rakyat-rakyat miskin di sana, tetapi pemimpin mereka seperti Datuk Seri Ajis Baling ni, Datuk Seri Ajis ni, yang dikatakan sebagai Ajis Baling ni, dia begitu kaya. Kita tengok kekayaan anak-anaknya. Saya tidak kisahlah kalau nak kaitkan dengan keluarga Tun apa semua. Biasanya UMNO seperti itu. Kamu cerita kami macam ni, tapi pimpinan daripada Tun kamu tidak ni. Kerana saya bercakap seperti ini, kerana beliau ini selalu mengungkit Pakatan Harapan. Yang menjadi modal mereka adalah Terawong Lim Guan Eng. Itu saja modal UMNO ni. Dia tidak ada isu lain. Kerana dia melihat bahawa itulah isu yang dibawa ke mahkamah, tetapi isu lain tak ada. Sedangkan pemimpin UMNO seperti ini melibatkan 13 pertuduhan, begitu hebat menentang apa sahaja yang ada di luar apabila kita memberi hujah. Hari ini masuk mahkamah, saya harap beliau tidak sakit perut lagi, beliau tidak lagi ada gastrik, dan teruskan berada di mahkamah. Dan kita lihat, saya tidak nak fitnah, tetapi saya melihat beberapa keping gambar yang selepas daripada beliau dapat tidak hadir ke mahkamah yang tempoh hari, tetapi kita lihat dia hadir apabila ada persidangan UMNO contohnya, beliau ada di situ. Jadi adakah baik sikap seperti ini seorang pemimpin yang kita boleh rasakan menipu peguam kita, menipu hakim-hakim kita, yang mana sihat pula. Jadi hari ini saya harap tidak ada lagi alasan, harap adalah timbul di mahkamah. Biar mahkamah lihat, biar hakim-hakim nilai apakah hujah. Jika betul beliau tidak bersalah dalam isu ini, ya silakanlah. Jadi rakyat juga bergembira. Sekurang-kurangnya pemimpin kita dapat memperbetulkan diri, dapat memperbetulkan daripada tomahan ataupun daripada apa yang kita rakyat lihat. Tetapi apa yang telah pun kita sabitkan sebagai satu kesalahan ataupun apabila menjadi kes mahkamah ini, apalagi kalau melibatkan rasuah dan amla ni, dia susah kita nak lepas kerana dia ada urusan pengeluaran duit, aliran duit kita. Itu akan menjadi money trail yang mana tidak sangkut. Itulah yang melibatkan Datuk Seri Najib. Kerana urusan daripada 42 juta yang masuk ke dalam akaun itu, akhirnya dia tidak dapat jawab. Saya harap ahli Parlimen Baling kali ini tidak menjawab seperti Datuk Seri Najib, iaitu duit masuk dalam akaun, lepas tu tak tahu, tapi saya guna. Ini adalah jawapan yang pada saya, budak tadika pun tak akan jawab macam ni. Jadi jangan Ajis Baling memalukan diri sendiri. Jawab betul-betul di mahkamah bahawa bagaimana money trail itu berlaku, yang melibatkan tadi itu, yang melibatkan berjuta-juta ini, yang mana 5.2 juta ni, yang mana juga melibatkan di sini ni cawangan-cawangan bank sudah pun disebut ni. Jadi saya rasa susah lah kan. Pandai-pandai lah dia jawab di mahkamah. Saya harap keputusan itu tidak menjurus kepada orang kata berat sebelah lah. Kalau beliau memang tak salah, ya tak salah lah. Tetapi itulah yang saya kata tadi, berat lah ini. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.